Kami memilih lesson study. Okey, melalui lesson study, kami dapat memastikan pembelajaran pelajar berlaku melalui perancangan aktiviti langkah demi langkah dalam rancangan instruksional harian. Seterusnya, proses kolaboratif berlaku bila semua ahli unit duduk dan berbincang bersama-sama untuk menghasilkan modul RIH, iaitu rancangan instruksional harian. Dan fokus kepada pencapaian iaitu aktiviti PDPC yang dirancang dalam rancangan instruksional harian menjurus kepada course learning outcome khusus yang akan dicapai. Baik, aktiviti lesson study ini dia lebih menjurus kepada bagaimana kita menggunakan rancangan instruksional harian di dalam bilik tutoran. Jadi kita kena tahu apa kepentingan rancangan instruksional harian ni. Okey, jadi kami ni nak membina satu rancangan instruksional harian yang berkonsepkan pembelajaran digital. Di perancangan RIH yang baik akan membantu pensyarah melaksanakan proses PDPC dengan amat baik. Kemudian daripada RIH yang kita rancang itu dapat memastikan objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai dan seterusnya dapat meningkatkan keyakinan pensyarah untuk masuk ke kelas sebab pensyarah telah bersedia. Jadi RIH juga dapat mengelakkan penyelewengan apa yang bakal diajar. Kadang-kadang kita terbabas. Kemudian, isi kandungan PMP cukup mengikut masa yang kita telah rancang. Jadi, kita dapat hormat masa instruksional pelajar. Kemudian, pensyarah dapat ingat bahan dan pendekatan pengajaran step by step. Pembinaan RIH ini kami buat supaya kami modulkan dia berdasarkan kepada isu dan masalah yang kami kesan daripada postmortem laporan kerja kursus calon, iaitu pelajar kurang menunjukkan minat dalam kursus WP 001 iaitu pengajian matrikulasi sebab kursus wajib ni markah tidak dikira dalam CGPA. Kemudian pelajar ni menganggap belajar sebab dalam kursus pengajian am ni kita ada topik 2 dengan topik 3 tu dia berkaitan dengan sejarah. Jadi pelajar ni dia menganggap belajar sejarah tidak memberikan nilai komersial dalam kehidupan dan masa hadapan. Jadi inilah fokus yang isu masalah yang ada. Kemudian, jadi daripada masalah ni terbitlah objektif kami untuk menjalankan lesson study. Okay, pembentukan kumpulan kolaboratif menggunakan alat kolaboratif lesson study ini dibentuk berdasarkan beberapa objektif, iaitu yang pertamanya kami nak memastikan RIH yang dirancang dapat merangsang pelajar di dalam kelas tutoran untuk terlibat aktif dalam sesi PDPC. Kemudian, rancangan instruksional harian yang dirancang ke arah pendidikan pengajaran. Kemudian, melahirkan pensyarah yang berfikiran kreatif dan inovatif. Kami telah membentuk kumpulan lesson study yang terdiri daripada saya, Siti Nur binti Masan sebagai ketua kumpulan, Encik Muhammad Nizam bin Muhammad Nazir merupakan ketua unit, Encik Azman bin Yaakob, pensyarah kanan DG54 dan semua ahli unit kami terlibat dan kami melantik Puan Rodiah Dali, SME Bahasa Inggeris sebagai pakar rujuk berdasarkan kepakaran beliau. Jadi fokus masalah yang hendak diselesaikan ialah kami merancang rancangan pengajaran yang menjurus kepada pendigitalan pengajaran. Kemudian RIH yang mengajak pelajar untuk terlibat aktif dalam kelas dan tidak membosankan dan merangsang pelajar berfikir di luar kotak pemikiran melalui aktiviti yang dirancang. Selepas aktiviti yang kami lakukan dalam projek lesson study kami ini ialah selepas kami membina RIH, kami uji keberkesanan di dalam kelas melalui aktiviti lesson study, iaitu kami buat 3 pusingan. Pusingan pertama kami mengajar di atas talian sebab kami nak uji kalau RIH tu bila digunakan di atas talian apa benda yang perlu ditambah baik. Kemudian kami juga menguji RIH yang kami hasilkan itu dengan mengajar di kelas tutoran biasa. Kemudian melalui 3 pusingan tu kami buat penambahbaikan dalam kitaran lesson study kami. Kemudian bila kami berpuas hati
Kemudian bila kami dapati pelajar pun boleh faham, kami selesai, kami modulkan dia sebagai panduan. Jadi bahan tu ada pada QR code. Okay, bahan yang telah kami hasilkan ini boleh dilihat di slide share dan juga di channel YouTube. Jadi semua pensyarah pengajar matrikulasi boleh meneliti hasil perkongsian kami. Sebagai rumusan, semoga dengan amalan memodulkan RIH ini melalui aktiviti lesson study unit kami, ia dapat memberi impak yang mendalam terhadap proses pengajaran dan pembelajaran berbantukan digital tools. Jadi harapan kami, amalan memodulkan RIH ini juga dapat meningkatkan profesionalisme pensyarah di samping meningkatkan kemenjadian pelajar sebagaimana dibuktikan oleh negara Jepun dan negara-negara maju yang lain. Amalan ini adalah berbentuk bottom up. Jadi pensyarah mempunyai autonomi untuk melaksanakannya tanpa penurunan kuasa daripada pentadbiran dan ia boleh dilaksanakan pada bila-bila masa. Jadi pendigitalan pengajaran yang dilaksanakan di dalam kelas tutoran boleh menarik minat pelajar, terutamanya khusus wajib yang tiada peperiksaan. Jadi pelajar akan enjoy berada di dalam kelas.